Okay, so hari ini kita akan masuk tajuk hari ini, tajuk part ini iaitu taburan kepalang kalian. Okay, taburan kepalang kalian. So di sini kalau kamu tengok, okay, dalam modul cikgu, sorry ya, okay, taburan kepalang kalian merupakan jadual ataupun graf yang menunjukkan nilai pemboreh ubah yang mungkin peserta kepalang kalian bagi setiap satu. Okay, so bila bila ada satu jadual, dia menunjukkan nilai pemboreh ubah rawat dan kepalang kalian, itu kita panggil dia ialah satu jadual taburan kepalang kalian. Okay, ataupun kalau kita wakilkan dia dengan graf, itu ialah graf taburan kepalang kalian. So apa yang kita akan belajar hari ini ialah macam mana kita nak membina jadual ataupun graf taburan kepalang kalian, ya. Macam mana nak benakan jadual dan graf taburan kepalang kalian. So di sini cikgu telah buat satu bagi awal satu eksperimen serupa macam apa yang awak buat dalam matematik lah. Satu kotak ada 3 biji bola merah, 4 biji bola kuning dan 5 biji bola hijau. 3 biji bola diambil satu demi satu dan diletak semula, dan diletak semula sebelum kedua dan ketiga diambil. Dia letak semula. Kemudian S mewakili bilangan kali mendapat bola merah dari kotak. Itulah. So itulah kita tengok mula-mula ayat pertama ini. Daripada ayat pertama ini, awak boleh tahulah apakah kepalang kalian dapat warna merah yang pertama, warna kuning yang pertama, dan warna hijau yang pertama. Okey. Mustaqim, apakah kepalang kalian dapat bola merah yang pertama? Maksudnya saya keluar bola pertama dan warna dia ialah merah. Apakah kepalang kalian lihat? Mustaqim? Ya je. Okey. So apakah kepalang kalian dapat merah? Ini soalan matematik saja. Merah ada berapa biji? Merah ada 3. Semua ada berapa? 12. 12. 1 per 12. Okay. 3 per 12. 3 per 12, ya. Okey. Cikgu tidak ringkaskan lah. Sebenarnya kalau ringkaskan pun boleh, ya. Kalau kuning? Kuning 4 per 12. 4 per 12. Kalau hijau? 5 per 12. Okey. Biasanya untuk tajuk kepalang kalian, kalau ini bukan jawapan terakhir saya, cikgu jarang ringkaskan. Kenapa saya tidak ringkaskan awal-awal? Sebab ada kegunaan dia. Contohnya di sini awak ada 3 kesudahan saja kan? Mungkin tapak merah, mungkin tapak kuning, mungkin tapak hijau. So selepas awak tulis pecahan itu, kita tahu jumlah kepalang kalian mesti 1. So kamu boleh semak dengan cepat kalau awak tidak ringkaskan. Di mana cikgu boleh tengok saja. 3 tambah 4 tambah 5. Betul tak 12? Kalau 12, betul 12, jumlah ini mesti 1. Sebab dalam matematik kan, 3 per 12 tambah 4 per 12 tambah 5 per 12. Okey, kalau kita buat manual, kita kan buat macam ini. 3 tambah 4 tambah 5. So, saya jumlahkan ini saja. Kalau dia sama dengan 12, maksudnya 12 per 12 mesti 1. Kalau sekarang saya ringkaskan, cikgu tulis ini 1 per 4. Ini 1 per 3. So, kalau saya nak tahu 1 per 4, 1 per 3, 5 per 12, jumlah dia 1 ataupun tidak. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi ambil masa lah sebab kena tekan kalkulator kan. Ataupun awak kena samakan pengebut. Baru awak boleh kira. Itu sebabnya kalau soalan kepalang kalian pada permulaan ini biasanya cikgu tidak ringkaskan. Kecuali memang itulah kehendak soalan. Maksudnya dia sebagai langkah terakhir cikgu. Okey, tapi kalau kamu kata cikgu tak boleh lah, saya sudah biasa tengok pecahan, kalau perlu ringkas saya mesti nak ringkas, maka tak apa. Okey, boleh Kalau awak nak ringkaskan boleh, bukan tak boleh. Hanya pengalaman saya ialah kita tak ringkaskan, kerja kita lagi senang. Okey, kita tujuannya nak ringkaskan sebab nak mudahkan kerja kita. Tapi sekarang kalau ringkaskan mengusahkan kita, tak payahlah. Okey, boleh kan? So, kalau kamu tengok di sini, komputer cikgu ni. Okey.
Kalau kamu tengok di sini, so kepala kalian untuk tapak merah, kuning dan hijau adalah berbeza. Itulah cikgu kata, kalau kes macam ini, kalau saya perlu lukis gambar raja pokok, dia gambar raja pokok yang ada nombornya. Sebab peluang untuk tapak merah, kuning, hijau adalah berbeza. Boleh ya? Lepas tu cikgu ambil 3 biji bola, 1 demi 1 dan diletak semula. So bila letak semula, kita fahamlah. Bila kita nak ambil bola kedua, dia masih gunakan kepala kalian yang sama. Sebab kandungan bola dalam kotak itu tak berubah. Sebab dia sudah letak balik. Okay? Kalau sekarang dia tidak letak balik, maka kita kena faham, kita akan tapak kepala kalian yang berlainan lah. Okay, pakai testing saja. Kalau tidak dikembalikan, kalau tidak dikembalikan, okay. Kalau tidak dikembalikan, setakat testing saja, takut awak nanti keliru. Okey, katakan kita sekarang kes pertama ini ya. Kes pertama ini, bola pertama awak warna merah. Sekarang cikgu nak tanya, apakah kepala kalian awak tapak bola merah yang kedua juga warna merah? Bola pertama sudah merah. Bagaimana dengan bola kedua kalau dia juga merah? Aizat? Aizat? Sekarang merah ada berapa biji? Aizat? Hilang. Nuha? Dua per 11. Okey, 2/11. Bagaimana untuk kuning? Kalau bola pertama ialah warna merah. So sekarang kalau untuk kuning, sampai semua? 4/11. Untuk hijau? 5/11. 5/11. So kamu boleh cek dengan cepat, betul tak? 2 tambah 4 tambah 5, 11. 11/11. So kita boleh tahu dengan cepatlah kita punya ini betul ke salah. Dan satu lagi kebaikan ialah bila awak tak ringkaskan, awak boleh faham ini aja. Kalau tak dipulangkan, saya punya jumlah bawah itu akan kurang 1. Okey, dan begitu lagi lah kalau perlu buat bola ketiga. Kalau perlu buat untuk bola ketiga. Tapi ini bukan cerita saya hari inilah. So cikgu buang sajalah ya. Tapi kalau itulah cerita dia, samalah cara kamu buatlah. Hanya bila awak lukis gambar raja pokok ini, yang awak tulis di sini bukan macam inilah. Awak akan tulis macam tadilah. 2/11, 4/11, 5/11. Dan setiap satu ini awak kena fikirkan. Kalau dikembalikan punya senang, dia repeat aja. 3/12, 4/12, 5/12. Berapa kali awak buat benda ini, dia serupa saja. Kalau tidak dikembalikan, di sini kena fikir. Sini semua per 11. Bila sampai sini, semua per 10. Banyak benda kena fikirkanlah. Tapi boleh buat juga. Boleh buat juga. Hanya cikgu tidak titik beratkan bahagian ini. Sebab untuk taburan kepala kalian, nanti kita akan tengok. Dua jenis taburan kepala kalian yang kita belajar itu, dia ada syaratnya. Dia punya kepala kalian ialah jenis tak berubah punya. Itu sebabnya cikgu bagi contoh di mana dia punya kepala kalian tak berubah lah. Maksudnya benda itu dikembalikan dulu. Okey, boleh ya? So, dalam matematik awak telah belajar macam mana nak sediakan satu gambar raja pokok dan biasanya tak begitu besar lah. Biasanya, itu sebenarnya dalam matematik biasanya dia ambil 2 biji aja. Sebab kalau 2 biji kecil aja. Kalau 2 biji awak punya gambar raja pokok macam ini aja. Sorry. Kalau 2 biji dia, awak punya gambar raja pokok ini aja. Ini aja. So maksudnya sampai sini saja. Kalau 2 biji lah. So bila 3 biji kamu tengok, wah terus jadi 3 kali ganda 3 kali ganda daripada dia. So, biasanya dalam matematik dia hanya akan uji sampai 2, dia tidak uji sampai 3. Tapi tiba-tiba kalau dia nak jadi satu soalan kebat, dia uji awak sampai 3, buat je lah. Hanya gambar raja pokok itu sangat besar. Kalau 4, buat je lah, tak ada apa pun. Hanya gambar raja pokok itu sangat besar. Minta kertas lukisan aja. Okey, boleh ya? Itu sebabnya soalan ini cikgu tak berani bagi awak banyak. Nanti tak muat lah cikgu nak lukis ini. Okey, so bila soalan ini kita kata taburan kepala kalian boleh diwakilkan dalam bentuk jadual dan graf. Tapi tak kisahlah awak nak wakilkan dia dalam bentuk jadual ataupun graf, kamu kena sediakan gambar raja pokok dulu.
Kamu kena sediakan gambar raja pokok dulu. Okey, lepas itu baru boleh buat jadual dan graf. Okey, sebenarnya biasanya kita punya prosedur ni walaupun soalan ini tanya apakah graf benakan graf taburan kepalang kalian. Sebenarnya kerja kita serupa. Kita kena sediakan gambar raja pokok. Okey, kamu jangan risaulah, ini permulaan. Cikgu suruh awak sediakan gambar raja pokok yang begitu besar. So nanti bila kita masuk subtajuk yang seterusnya, kamu akan dapati sebenarnya kita tak payah lukis gambar raja pokok yang begitu besar. Dia ada formula dia. Dia ada rumus yang boleh pakai. Dengan rumus itu kita terus dapat jawapan. Kita tak payah lukis begitu besar. Tapi sekarang hari ini cikgu tak boleh sentuh lagi lah ya. So kalau kita tak ada rumus, so kita cara buat ialah kita sediakan gambar raja pokok. Okey, lepas tu nak pergi kepada graf, kita memang kena pergi jadual dulu. Macam biasalah kan, kita nak lukis graf, kalau tak ada jadual, macam mana nak plot graf kan? So dia mesti melalui jadual boleh pergi graf. Okey, so macam cikgu kata sudah, tak kisah jadual ataupun graf, dalam itu ada dua maklumat. Satu ialah apakah nilai pemboleh ubah dia, okay? Apakah nilai pemboleh ubah rawat dia. Satu ialah kepalang kalian bagi pemboleh ubah rawat tersebut. Okey, so kalau dalam gambar raja pokok, inilah tempat pemboleh ubah yang cikgu tulis nombor bulat integer positif itu. Itulah yang dipanggil sebagai nilai pemboleh ubah rawat. Okey. Yang tadi yang awak tulis sepecahan itu, itulah kepalang kalian. Kepalang kalian bagi setiap kes yang ada. 1/48 ialah waktu bola pertama merah, bola kedua kuning, bola ketiga merah. Itu dia. So bila sekarang saya nak sediakan jadual, so apa yang awak perlu buat ialah awak cuba tengok gambar raja pokok ini. Awak cuba tengok nilai di sini. Kamu tengok sebab cikgu susah nak grow. Cuba tengok awak punya muka surat 2 awak sendiri. Cuba cari apakah nilai S yang paling kecil dan apakah nilai S yang paling besar. Okey. Syamimi, paling kecil berapa nombor dia? 0. Paling besar? 3. Okey, itu sebabnya bila cikgu sediakan jadual, ini ada dalam muka surat 3 kamu Bila sediakan jadual, kamu tengok untuk X ini cikgu akan sediakan 0 sampai 3. Boleh? Kita tidak sediakan lebih daripada dia, sedia mencukupi sahaja. Okey. Dan ada di antara kamu sebenarnya kita mampu, tak payah tengok ini, tak payah tengok gambar raja pokok pun awak tahu sebab benda itu kita ambil 3 biji bola kan. Kalau kita ambil 3 biji bola, peluang dapat bola merah langsung tak ada bola merah, maksimum 3 bola merah sebab baru keluar 3 biji bola. Okay. So kamu nak tahu apakah nilai ini sebenarnya awak sudah buat dalam latihan 5.1.1. Tak nak pun boleh tengok sini tengok sini. So itu kalau awak wakilkan dalam jadual. Kalau awak wakilkan dalam graf, so nilai pemboleh ubah rawat ini akan ditunjukkan di pasi X kamu. Ditunjukkan di pasi X. Tengok muka surat 3 awak kalau cikgu grow awak pening. Okey, macam ini. Dan memang dia macam ini kan kita biasa buat kosong mula di titik asaran kan. Kita kan biasa buat kosong di titik asaran, tapi kalau kamu tengok di sini memang dia tidak berada di titik asaran Kejap, kenapa Sorry Okey komputer tak boleh ikut. Perasaan. Okey. Okay. Kan biasanya kalau kita lukis graf, kita mula macam ini kan. Di tempat asaran baru kita letak kosong. Tapi untuk graf taburan kepalang kalian, memang kita bukan letak macam ini memang letak macam ini. Sama macam apa yang awak nampak dalam muka surat 3. Bukan cikgu punya setting lari. Memang macam tu. So itu sebabnya bila awak nak label kosong ini, kita tidak, kalau kita biasanya tulis di macam ini kan, kita tulis macam ini. Sebab kalau awak tulis macam ini, maksudnya kosong untuk pasi S dan kosong untuk pasi Y. Tapi sekarang kosong bukan untuk pasi S sebab pasi S punya kosong di sini. So apa yang awak perlu buat, kosong jangan label di sini, awak label di tepi.
Bila awak label di tepi, dia fahamlah benda ini hanya untuk pasti Y. Benda ini hanya untuk pasti Y. Boleh ya? Okey, balik kepada ini ya. So, inilah cara kita nak isi kita punya pasti S ataupun kita punya pemboleh ubah rawat. Okey, bawah ini kita akan tuliskan kepalang kalian dia. Dan untuk tulis kepalang kalian dia, cara kita buat macam ini ya. Contohnya di sini awak nampak kosong. Awak nampak kosong. Maka awak kena cari gambar raja pokok awak. Okay, cari gambar raja pokok awak dan awak cari semua kosong yang ada. Okey, contohnya cikgu highlight ya. Satu kejap, head. Okey. 2, kena tukar warna pula. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada lagi 8. 8 saja betul? Okey. So di sini awak akan nampak dalam gambar raja pokok angka kosong pemboleh ubah rawat kosong itu ada 8 kali. So apa yang awak perlu buat, ambil kepalang kalian dia ke 8 ini, awak jumlahkan. Awak jumlahkan, kemudian isi di sini. Kemudian isi di sini. Okey, saya agihkan tugas ya. Sempat buat semualah, tak sempat awak buat bahagian awak punya dulu So okey, daripada Dini sampai Husna kamu buat kosong punya. Ikut senarai nama awak Okey, Dini sampai Husna buat untuk kosong punya. Khairul sampai Mustaqim buat 1 punya. Azira sampai Syamimi buat 2 punya. Okey, orang lain tu buat 3. Maksudnya Syasha sampai Syafiqah buat 3. Settle bahagian awak punya dulu. Lepas tu kalau ada masa buat untuk orang lain juga. Cikgu bagi kamu 3 minit. 8.42 cikgu check in. Kamu mula buat sekarang 3 minit. Buat bahagian sendiri punya dulu
Okey. Okey, kumpulan yang pertama yang kosong punya, cikgu panggil aja lah ya. Auni, apa jawapan kamu? Ahli kumpulan lain semak. Okey, Auni, apa jawapan kamu? 27/64. Sorry, semula? 27/64. Okey. 27/64. Okey, kumpulan 2, Ama? Yang satu punya apa jawapan dia? Teacher, so kira apa tadi? Okey, maksudnya sepatutnya lah bila awak nampak satu ini, awak cari dalam gambar raja pokok, sebenarnya cikgu sudah highlight yang semua warna kuning, yang ada satu di sini punya. Dan awak dapat dia punya kepalang kalian, awak jumlahkan. Faham maksudnya? Oh, Okey, tak apa cikgu suruh orang lain buat. Sudah tadi tak dalam masa 3 minit tak erti nak buat apa tak cakap. Okey, cikgu tindak orang lain ya. Khairul? Khairul? Mana orang lagi? Mustaqim? Semua pelajar lelaki hilang lah. Aizat? Semua lelaki sudah habis panggil. Kumpulan 1, Eddie tolong. Ada apa tak, Eddie? Saya yang kumpulan kosong je. Saya tahu. Tapi kumpulan 2 panggil seorang pun tak nak jawab. Ya, ada apa tak? Tak sempat je. Tak sempat, tak apa. Kumpulan 1, siapa Teacher. sempat buat? Tolong bagi saya jawapan. 27/64. Ini siapa yang cakap? Daniel. Khairul. Okey, baru buat ke? Okey, kumpulan yang ketiga yang jawab untuk 2 punya, Azira. 9/64. Okey, 9/64. Kumpulan terakhir, Wadina. 1/64. Satu saja. Kalau satu saja maksudnya tak boleh jumlahkan lah, ambil itu letak. Okay, so apa yang awak lengkapkan inilah kita kata jadual taburan kepalang kalian. Di mana dalam jadual ini kita boleh nampak apakah pemboleh ubah rawat dia dan kita boleh nampak kepalang kalian bagi setiap pemboleh ubah rawat dia. Okay, dan untuk tapak nombor ini 27/64, 9/64, 1/64. So hari ini cikgu ajar kamu ialah kita lukis gambar raja pokok. Okey, tapi besok cikgu akan ajar kamu sebenarnya ada rumus. Bukan besok, minggu depan. Okey, ada rumus khas yang kita boleh gunakan untuk mencari nilai ini. Masuk saja rumus terus dapat jawapan. Nampak lebih senang waktu itulah. Tapi nak pakai rumus itu dia ada syarat-syarat dia lah. Okey, dia kalau gambar raja pokok dia lebih umum. Okey. Tapi kalau pakai rumus itu, dia akan ada syarat dia. Itu minggu depan baru kita tengok lah Hari ini kita pakai cara yang paling asas punya macam mana dapat benda ini ya. Okey. Lepas tu, soalan pun boleh ataupun cikgu pun boleh minta kamu wakilkan taburan kepalang kalian ini dalam bentuk graf. So, bila dalam bentuk graf macam biasa, ada 2 kemungkinan. Mungkin cikgu suruh kamu lukis. Mungkin cikgu suruh kamu lakar. So, apa bezanya lukis dengan lakar, Diana? Apa bezanya lukis graf dengan lakar graf? Lakar dia tak ikut ukuran betul je. Okey, lakar dia tak ikut ukuran betul, kita tak payah gunakan kertas graf. Kalau lukis, mesti gunakan kertas graf. Boleh So itu beza istilah dia. Kalau cikgu kata lukiskan graf, awak mesti gunakan kertas graf dan lukis pada dia tak ikut skala. Kalau pakai kertas graf tak ikut skala pun tak boleh juga lah. Tapi kalau lakar graf, tak boleh gunakan kertas graf sebenarnya. Kalau awak gunakan kertas graf, awak bukan lakar graf, awak tengah lukis graf. Khasnya bila blok titik kemudian kita sambung punya.
So kalau lakar graf kita pakai saja kertas putih ataupun test pad kamu, kita terus lukis dia punya shape, kemudian dia punya nilai-nilai penting. Dan nilai-nilai penting itu tidak perlu ikut skala yang betul, tapi sekurang-kurangnya kena itulah. Kalau bahagian mengufuk punya, pasti S punya, kiri lebih kecil, kanan lebih besar lah. Dari kecil sampai besar nilai dia. Kemudian untuk pasti Y, pasti yang dekat itu, so biasalah ya, bawah lebih kecil, atas lebih besar. Nombor kita walaupun tak ikut skala, tapi dia kena ikut susunan dari kecil sampai besar. Dengan arah dari bawah ke atas itulah. Itu lakar graf. So cikgu mula dengan lukis graf dulu. Bila nak lukis graf, kalau soalan ada bagi skala, kita ikutlah. Kalau soalan tak bagi skala, maka awak kena fikirkan skala yang sesuai. Skala yang cantik ialah bila awak lukis, dia ambil separuh daripada graf awak. So di sini biasanya bawah tak kacau lah, kita tulis sajalah 0, 1, 2, 3. Sebab kalau awak nak jarak pun mungkin 2 petak, tapi terpulang lah 0, 1, 2, 3. Tapi pasti Y kita. So kalau kamu tengok ini, bila dia dalam nombor pecahan, mungkin kita susah sikit nak plot graf. Kita tak biasa dengan dia. So kita ubah kepada nombor perpuluhan duluan. So ikut standard matematik, kita buat 2 tempat perpuluhan lah ya. So cikgu dapat ini ialah 0.42. So ini juga lah 0.42. Tapi bila dalam jadual taburan kepalan kalian, cikgu tidak galakkan awak pakai nombor perpuluhan sebab contohnya cikgu tulis sini 0.42, dia telah dibundakan. Nilai dia kurang tepat kalau banding dengan 27/64. Tapi bila nak lukis keras sebab tak ada pilihan kan, so kita terpaksa buat lah 0.14 dan ini ialah 0.02. Kamu jangan lupa sama macam awak buat dalam tajuk hukum linear, bila awak sediakan nilai ini, biarlah dia mempunyai bilangan tempat perpuluhan yang sama. Contohnya yang terakhir ini, mungkin ada di antara kamu akan buat 0.016. Kalau kamu buat 0.016, yang atas ini kena buat balik. Bagilah semua 3 tempat perpuluhan. Dia kena seraras. Tak boleh kejap 2 tempat perpuluhan, kejap 3 tempat perpuluhan. Itu tak dibenarkan. So, digalakkan, kita pakai 2 cukup lah. Alamak, terpadam. Sorry ya, cikgu tunggu komputer cikgu. Sudah berat dia. So kalau kamu tengok di sini, cikgu punya pasti Y. Satu, pemboleh ubah rawat dia tak ada negatif. Kepalan kalian pun tak ada negatif. So apabila awak sediakan graf dia, awak memang boleh sediakan, kita kata sediakan sukuan pertama mencukupi. Sebab memang bahagian negatif tidak akan digunakan. Sebab kepalan kalian tak mungkin negatif. Dan A ini biasanya bilangan kali tapak bola merah, bilangan kali tapak apa. So dia biasanya pun paling kecil kosong kan melibatkan integer positif. So tidak melibatkan bahagian negatif juga. Sama macam tajuk yang awak baru belajar 2 tajuk sebelum ini, pengatur corak linear yang melibatkan XY itu. Kita pun sediakan graf jenis ini saja kan. Sebab dia memang tidak akan melibatkan bahagian negatif. So kalau kamu tengok soalan ini, nombor paling besar saya ialah 0.42. Sebenarnya skala yang cikgu letak di sini tidak sesuai lah. Tidak sesuai. Sebab 0.42 baru sampai sini aja. Kawasan ini aja. Padahal cikgu boleh besarkan, di mana cikgu mungkin ubah dia jadi 0.5. Cikgu boleh ubah jadi 0.5, 10, 15. So, skala ini kalau soalan tak bagi awak ikut kesesuaian awak. Matematik ada belajar benda itu kan. 3, 5, 40. So, cikgu tambah satu lagi iaitu 0.45. So, muat lagi lah. Muat lagi. Maksimum kita fully use dia. 0.45. 0.45.
Cikgu fully use sampai yang terakhir. Tapi macam mana cikgu tak keluar lagi tak keluar daripada graf kita. So cara kita nak lukis So garis pertama ialah 0.42. So kena gunakan kertas graf cikgu sini tak bagi kertas graf. Awak kena gunakan kertas graf yang betul-betul. Lepas tu awak carilah di mana letaknya 0.42. Okey, bila awak sudah jumpa kata cikgu lebih kurang awak kalau ada kertas graf baca betul-betul awak jumpa 0.42. Kemudian cara awak buat awak buat satu garis tegak macam ini. Satu garis tegak turun ke bawah. Kejap, cikgu bagi tu bawah sikit. Nipisnya. Kejap. Macam ini. Lepas tu, yang kedua juga 0.42. So, kita lukis benda yang sama lah kita buat So, kita cari di mana letaknya. Okey, kita cari di mana letaknya 0.42. Sebenarnya, garis sama dengan tadi lah. So, awak pun buat satu garis turun ke bawah. Okey. Cikgu tak tahu apa yang cikgu fikir ini betul ke salah. Saya rasa itu sebabnya kenapa untuk graf taburan kepalang kalian dia tidak mula kosong di sini. Sebab kalau awak bayangkan awak lukis garis ini di tempat pasi Y, susah nak baca kan? Cikgu rasalah. Cikgu tak tahu apakah itu sebabnya. Kemudian untuk S sama dengan 2, jawapan kita 0.14. So kamu carilah mana letaknya 0.14. Mana 0.14. Lepas tu awak lukis garis. Lebih kurang sebab cikgu tak ada kertas graf. 0.14, alamak salah pilih. 0.14. Lepas tu buat garis. So dalam exam kalau inilah soalan yang dikeluarkan, pastikan awak punya garis orang nampak dah. Orang nampak. Janganlah pakai pensel yang jenis yang sangat tajam orang tak nampak. Sebab kamu kena faham tahun ini punya SPN, jawapan mereka scan punya tau. Maksudnya scan, pemeriksa kertas tidak pegang kertas jawapan awak. Dia pegang, dia tengok hasil scan itu. So kalau awak punya tulisan tak jelas, kalau scan tak nampak, awak yang rugi awak yang rugi. So pastikan penulisan orang boleh nampak dengan jelas. Kalau 0.02, so kita pun lukislah. Kita ulang proses yang sama 0.02. Hati-hati So memang sampai kadang-kadang kita memang akan nampak garis yang sangat kecil bukan sangat kecil, sangat pendek punya. Memang boleh berlaku bergantung kepada apa yang kita dapat lah. Kenapa tak tukar? So, inilah yang dipanggil sebagai graf taburan kepalang kalian. Kalau suruh lukis, awak pakai kertas graf, awak sediakan paksi yang sesuai. Sebab sebenarnya cikgu tidak tahu dalam exam dia nak bagi awak paksi ataupun tak bagi awak paksi. Sebab soalan ini tak pernah diuji lagi dalam exam. Yang diuji dalam exam yang cikgu pernah nampak ialah dia bagi graf, dia tanya soalan. Tapi waktu itu ialah sukatan lama. Sukatan baru, benda ini memang jadi satu subtopik. So cikgu pun tak tahu akan diuji ke tak ada diuji. Dan kalau diuji, skala akan bagi ke tak bagi. So senang aja lah, kalau skala bagi, awak ikut. Kalau skala tak bagi, awak ikut apa yang awak sudah belajar dalam matematik, macam mana kita nak tentukan skala yang sesuai. So pakai benda yang awak sudah tahu, buat aja, tak ada apa masalah. Okey, kalau soalan minta lakarkan graf, maka apa yang awak perlu buat, awak hanya perlu buatlah pasi Y, pasi X, dan S awak mewakili 0, 1, 2, 3. Untuk soalan ini sampai 3 lah. Dan ingat 0 awak tidak mula daripada titik asaran. Lepas itu, garis pertama kita 0.42. Kalau kamu tengok, itu ialah garis yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi dalam jadual itu. So, awak boleh buat satu garis panjang sikit. Tinggi sikit. Dan tempat ini awak label
0.42. Okey, lepas tu pergi kepada garis kedua. Awak nampak nombor yang sama, 0.42. So lukis saja satu garis yang sama tinggi. Okey, takut orang tak nampak sebab kalau benda ini dalam testpad, awak boleh tumpan testpad punya garis. Tapi kalau awak lukis pada garis putih, awak takut orang tak nampak, awak boleh pakai garis putus lah. Tapi biasanya awak pakai pembaris sudah boleh lukis dengan cantik lah. Okey, kemudian garis ketiga 0.14. So kita nampak 0.14 lebih rendah daripada 0.42. Okey, so tak kisah. Awak tak payah pergi ukur betul-betul 0.14 di mana. Asalkan awak pilih satu garis lebih rendah daripada dia dan awak labelkan. Di sini digalakkan kamu sebab lakaran graf kan. So digalakkan kamu daripada gunakan nombor perpuluhan yang sudah dihampirkan. Lebih baik ialah awak gunakan pecahan. Sorry ya, cikgu lupa. Okay. So lebih baik kita gunakan pecahan sebab pecahan itu tidak melibatkan penghampiran. Okay. So di sini kita tulis 27/64. Sorry ya. Okay, bawah ini 9/64. Kemudian garis yang ketiga 1/64 ataupun 0.02. Kamu tak payah risau, cikgu 0.02 sangat kecil. Tak apa. Janji lebih rendah daripada 9/64. Cukup. Awak label dia 1/64. Mencukupilah. Di mana nanti bila cikgu checking nombor ini, cikgu nampak dari kecil sampai besar. Skala tak penting. Kenapa cikgu 1/64 begitu besar? 9 sampai 27 ini saja. Tak apa sebab itu lakaran graf. Boleh? So di sini hari ini awak sudah belajar macam mana daripada satu uji kaji awak sediakan gambar raja pokok yang lengkap. Kemudian daripada gambar raja pokok yang lengkap awak sediakan jadual taburan kepalan kalian dan graf taburan kepalan kalian. Okey, so kerja untuk hari ini, okey, cikgu tak sempat terangkan ini, tak apa. Okey, kerja untuk hari ini iaitu latihan 5.1.2 soalan 1. Okey, cikgu tak nak awak buat dua-dua kes sebab ambil masa lama. Tapi kalau saya pernah buatlah. Tapi cikgu agihkan tugas kamu. So kes 1 cikgu bagi lelaki ya. Kes 2 cikgu bagi perempuan. Okay. Apa yang awak perlu buat, awak kena sediakan gambar raja pokok yang lengkap. Semua nombor itu. Okay, lepas tu awak sediakan jadual. Lepas tu awak sediakan graf. So untuk graf, okay, bergantung kepada kamu. Kalau rumah awak ada kertas graf, awak boleh pakai lukis graf. Kalau rumah awak tidak ada kertas graf, maka tak apa. Lakar graf pun mencukupi. Malas nak lukis, lakar pun tak apalah. Cikgu nak 3 benda untuk lelaki buat kes 1, perempuan buat kes 2. Tapi kalau siapa nak buat kedua-dua pun boleh. Hari ini cikgu tak bagi Google Form. Besok cikgu akan pick saja. Cikgu akan pick saja sesiapa. Lelaki cikgu kata, tolong bagi jawapan kes 1. Cikgu tak cakap siapa. Kalau cakap siapa, orang lain tak buat. Cikgu akan pick orang sesuka hati saya, panggil orang, hantar jawapan. Boleh ya? So itu untuk hari ini. Okey, bahagian catatan ini cikgu tak sempat terangkan. Besok baru saya terangkan. Kalau saya lupa, ingatkan saya.